Orang-orang dulu mereka melalui pelbagai ujian kesusahan dalam hidup. Nabi SAW melalui macam-macam ujian dalam hidup sampai waktu yang dibaling batu di Taif dengan tangisan, Allah hadiahkan Nabi SAW hadiah yang sangat berharga, sangat bernilai, penyelesai bagi segala masalah manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah sayang kita, dia tak biar kita terkapai-kapai dalam dunia. Allah hadiahkan Nabi SAW hadiah yang sangat berharga, sangat bernilai, penyelesai bagi segala masalah manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah sayang kita, dia tak biar kita terkapai-kapai dalam dunia. Dia beri penyelesaian bagi semua masalah. Apa dia? Kembali pada dia. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Tapi sedihnya hari ini, orang telah menganggap solat ni sebagai beban. Buang masa, penat. Saya sendiri, kita semua kadang-kadang nak bangun pagi pun malas, tahajud pun malas. Dah umur dah bertambah dah ni dunia. Orang-orang dulu mereka melalui pelbagai ujian kesusahan dalam hidup. Nabi SAW melalui macam-macam ujian dalam hidup sampai waktu yang dibaling batu di Taif dengan tangisan, Allah orang-orang dulu mereka melalui pelbagai ujian kesusahan dalam hidup. Nabi SAW melalui macam-macam ujian dalam hidup sampai waktu yang dibaling batu di Taif dengan tangisan, Allah hadiahkan Nabi SAW hadiah yang sangat berharga, sangat bernilai, penyelesai bagi segala masalah manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah sayang kita, dia tak biar kita terkapai-kapai dalam dunia. Dia beri penyelesaian bagi semua masalah. Apa dia? Kembali pada dia. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Tapi sedihnya hari ini, orang telah menganggap solat ni sebagai beban. Buang masa, penat. Saya sendiri, kita semua kadang-kadang nak bangun pagi pun malas, tahajud pun malas. Dah umur dah bertambah dah ni, dunia bertambah, baju bertambah, kehidupan bertambah baik, rumah, kereta, makan minum tak berhenti siang malam, dapat anak-anak yang baik-baik. Tapi solat dulu dengan sekarang hampir-hampir sama je, tak bertambah pun. Saya ingat lagi masa kecil-kecil, dulu keluarga saya mungkin boleh kata kami tak tahu apa jadi hidup kami, keluarga kami. Satu hari, saat yang paling bahagia dalam hidup saya, bila saya pernah sekali buat kali pertama, saya pegang tangan ayah saya bawa bapa ayah saya solat. Bila solat, saya jadi imam, ayah saya makmum. Habis sembahyang, ayah saya nangis. Ayah saya masa tu umur 60 tahun. Dia sangat baik, ayah yang sempurna. Dia kata, Ebi, kali pertama dia solat, Ebi, ayah nak tanya, Allah maafkan ayah tak? Ayah dulu begini, ayah tak sempurna, ada jahat, kekurangan. Dia maafkan ayah tak? Mesti dia tak maafkan ayah kan? Saya kata, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah hari ni sembahyang kenal Allah? Ayah, bukan Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita akan meneruskan sesi pengajian kita bermula jam 4 insya-Allah sekarang sehingga 4.30. Jadinya kita dah masuk kepada surah Maryam. Kita akan selepas itu masuk kepada surah Taha. Jadi kita akan mulakan selepas habis daripada video Ustaz Ebik ini. Semoga yang memberi keinsafan cerita kisah ni tengah jadi imam, dia baca innama ashku basi wa huzni ila Allah, kepada Allah aku adu sedih dan susah aku. Dia menangis sampai saf belakang dengar beliau menangis. Kata Abdullah bin Umar, aku duduk 3 saf depan belakang, aku dengar ayah aku kata, ya Allah, dia baca Al-Quran, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Nabi Yaakob masih hilang Nabi Yusuf, dia sedih tengok perangai anak-anak yang lain, dia sanggup buat begitu pada adik dia sendiri. Waktu tu Nabi Yaakob nangis, hilang anak yang disayangi. Nabi Yaakob tak berhenti baca surah Maryam. Jadi terima kasih pada tuan-tuan yang masih lagi bersama dengan saya dalam kelas ini yang kita insya-Allah kita akan teruskan hari-hari sepanjang kita berada
dalam musim COVID ni, kawalan pergerakan. Jadi saya doakan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau siapa-siapa yang tak tidur petang ni, bolehlah bersama dengan saya sambung lagi bacaan yang kita telah pun berhenti pada ayat 51. Kita sambung pada petang ini pada ayat ke-52 insya-Allah. Okey, saya rasa di sini dah. Samawati wal ard, lupa yang mana, tapi tak apa, kita teruskan. Okey, kita sebenarnya dah pada ayat 77 kita akan bacakan petang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Okey, dekat sini kalau huruf ra kita bacakan kat sini pada huruf ra yatafattarna farda. Sebutan di sini farda. Kita tebalkan huruf ra disebabkan belakang huruf ra itu ada baris atas atau baris hadapan. Kalau baris bawah kita akan nipiskan ra. Teruskan pada ayat yang berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Alhamdulillah kita dah masuk kepada surah apa ni? Surah Taha kan. Juz 16. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Okey, bacaan di sini dua harkat ya. Taha, Taha, dua harkat sahaja tidak lebih. Sambung illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa الله لا إله إلا هو
له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى. Alhamdulillah, kita dah habis satu muka surat. Jadi kalau surah Taha ni berkaitan dengan Nabi Musa, cerita Nabi Musa. Okey, Nabi Musa, dia hal ataka hadits Musa, telah sampaikah kepada kamu cerita tentang Nabi Musa ini? Orang bertanya kepada Nabi, tanya kepada Nabi. Nabi ceritakanlah, idh ra'a nara, apabila dia melihat cahaya, dia beritahu kepada ahli keluarga, di ahlihi, kepada isterinya. Dia beritahu, perkataan ahli ni bermaksud ahli keluarga, makna isteri. Ahlil bait, makna termasuk juga isteri Nabi. Jadi kita tak boleh nak katakan isteri Nabi itu tidak termasuk dalam ahlil bait, sebab ada setengah golongan dari Syiah mereka kata isteri Nabi tak termasuk dalam ahlil bait. Jadi kalau dalam sini perkataan ahli adalah termasuk isterinya. Kita lihat terjemahan. Ia berkata kepada isterinya. Jadi dia menyebut li ahlihi, kepada ahlinya, itu isterinya. Okey, berhenti. Sesungguhnya aku melihat cahaya. Aku melihat cahaya la'alli. Semoga aku boleh mendapatkan sedikit cahaya itulah, cahaya cucuhan. Atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan, untuk tahu apa yang harus dilakukan selepas itu. Jadi kat sini Allah Ta'ala sebut inni ana, macam saya sebut hari itu, perkataan ana dalam Quran semuanya dipendekkan, walaupun dalam pertuturan kita boleh gunakan ana, ana nak pergi sana kan, contohlah, ana ana uridu an akul, contoh saya nak makan. Jadi ana kita boleh sebut panjang dalam bahasa pertuturan, tapi dalam Quran Al-Sam Uthmani semuanya dekat sini ditiadakan, mat tu tiada. Tapi kalau berhenti ada inni ana, dua harakat. Tapi kalau terus inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Jadinya kita kena tahulah tanda ini bila berhenti ada, bila terus dia tiada, tidak dibacakan. Ayat seterusnya kita masuk pada muka surat yang seterusnya, masih lagi cerita tentang Nabi Musa. Masih lagi cerita tentang Nabi Musa. Okey, jadi untuk sekarang ni saya nak sentuh kita dengan ra yang tebal dengan ra yang nipis. Kita sebut semuanya ra, huruf ra bukan huruf ra. Kalau kita sebut huruf ra, kita akan baca ni, ikhtar tuka wa anakhtar, itu kita baca huruf ra. Tapi kalau kita baca huruf ra, dia akan disebut tebal. Wa anakhtartuka, tar, ra tu tebal, ra tar. Bismillah. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Okey, mungkin ada yang bertanya, kenapa dekat sini tak ada letak? Dekat sini ada letak. Dekat sini kalau kita baca sambung memang tidak akan panjang. Dia tak akan jadi panjang sebab dia dah bercantum na, selepasnya ada lafzul jalalah, kalimah Allah. Jadi dia terus na masuk kepada lafzul jalalah. Cuma berhenti dia akan jadi panjang. Innani ana. Contoh kat sini, kalau dia terus pun, kalau orang yang tak tahu dia akan baca panjang. Jadi diletakkan tanda supaya kita baca ana ini pendek. Saya bacakan semula. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata li dhikri. Jadinya kalau kita lihat dalam ayat ini, okey tak apa, saya nak ceritakan ibrah tapi tak apa, kita ceritakan pasal tajwid. Kalau di tengah ayat saya akan ceritakan tentang tajwid, tapi kalau setelah habis daripada muka surat tu barulah kita akan ambil ibrah daripada satu ayat sahaja supaya tidak memanjangkanlah. Okey, dah 4 suku sekarang ni, kita ada 15 minit sahaja lagi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. Okey, dekat sini hiya hayya. Ya, fa idza hiya hayya. Hiya hayya. Kita kena sebut hi, ini kita kena sebut ha. Hiya hayya. Kita kena bezakan huruf ha dengan huruf ha. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج من واضمم يدك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. Dekat sini kita baca U. Kita baca U sebab huruf ketiganya dhammah di sini, du. Jadi mulakan dengan U. Ushdud. Kita tidak bacakan ishdud. Tapi kalau kita terus, tak perlulah baca. Harun akhish. Harun akhishdud bihi. Kita sambungkan terus. Tapi kalau kita berhenti di sini, akhi, kita sambung ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Masuk pada muka surat yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada yang masih meneruskan untuk berada dalam channel ini, dalam page ini, K-pop Kuliah Popular. Jadi moga-moga anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa kita akan baca pada petang ini 30 minit sahaja insya-Allah, sehingga 4.30 ataupun lebih beberapa minit saja. Okey, kita teruskan pada ayat yang ke-38. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت محبة مني ولتصنع على عيني. Okey, kita sentuh kat sini. Walitusna'a ala. Ala. Walitusna'a ala aini. Huruf ain itu kita kena sebutkan. Kita yang baca walitusnala, walitusnala. Itu dah tak sebut a kan. Jadi kita sebut satu persatu. La ya. Walitusna'a ala aini. Kita kena ada sebut sebutir. Walitusna'a ala aini. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى.
Okey, perkataan kat sini fama balu qurunil ula. Kadang-kadang ada yang confuse ya. Dia ingat baca pendek. Sebab yang pendek itu bila kita jumpa perkataan uli ya, uli ba'sin, ulul albab, yang ini ula ya. Dia tidak ada tanda bulat dekat atas ni. Bila ada tanda bulat dia tak bacalah ya, tapi bila tak ada dia jadi huruf mad kat sini. Dia panjanglah ya. Ula ya, qala fama balul qurunil ula ya. Okey, jadi sekarang ni ceritanya adalah berkaitan dengan Firaun ya. Firaun telah bercerita tentang Nabi Musa dan Harun telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berdakwah kepada Firaun. Ya, mereka kena pergi pada Firaun. Kena pergi, bukan mereka duduk tempat mereka sahaja panggil Firaun datang. Tak, mesti kena turun padang. Okey, jadinya Allah Taala suruh apa? Orang pergi ni cakap baik-baik. Cakap baik-baik. Qaulan layyina. Mana kat sini? Ayat 44 Qaulan layyina. Kata-kata yang lembut. Semoga ia beringat ataupun dia takut. Ya Allah Ta'ala pesan dah, cakap baik-baik. Kita bersamalah, kita nak berdakwah, cakap baik. Jangan kita kecam, jangan kita apa. Kita beri peringatan, semoga dia teringat. Mungkin ketika mana dia mensyirikkan Allah tu, dia mengaku dia Tuhan tu, dia lupa. Kita disuruh cakap baik-baik. Okay, ayat 45, apa yang Allah Ta'ala sebut. Sungguhnya, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami. Sebab itu, kalau tuan-tuan lihat ayat yang sebelah ni, Qala Rabbi syrahli. Okey, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa buat 3 perkara. Ni kalau tengok dalam video-video yang sebelum-sebelum ni pun saya dah jelaskan. Jadi Allah Ta'ala suruh Musa buat 3 perkara. Pertama, tuan-tuan tengok kat sini. Qala hiya asaya. Allah Ta'ala tanya, dekat tangan kau tu ada apa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tangan kau ada apa? Qala hiya asaya. Itu adalah tongkatku. Atawakkau. Aku bertongkat. Aku gunakan untuk berdiri. Wa ahushu bi ala ghanami. Dan aku gunakan tongkat itu untuk menghalau lah. Macam itulah wa ahushu biha. Syuh. Macam itulah. Syuh dekat binatangnya. Ghanam kambing. Kambing. Waliya fiha ma'aribu. Ia juga ada kegunaan yang lain. Jadi Allah suruh apa? Qala alqiha. Campakkan. Campakkan wahai Musa. Boleh campak. Tiba-tiba bertukar menjadi ular. Qala khudha wa la takhaf. Jangan takut, kau ambil je. Okey. Apa yang Musa buat? Dia terus ambil. Watmum yadaka. Kemudian, tangan kau tu kau masukkan ke dalam janahik. Janah tu maknanya bawah lengan lah. Bawah lengan. Kemudian kau akan keluarkan satu cahaya. Dia pun buat sahaja. Dia suruh ambil, dia ambil. Kemudian disuruh seluk tangan di bawah ni lah. Yaklah dalam baju dia. Dia ambil, keluar cahaya. Okay. Kemudian, linuriyaka min ayatinil kubra idhhab ila fir'aun. Kemudian, kalau ikutkan ular, cahaya, dia buat dengan mudah, dia terus buat. Tapi, bila Allah Ta'ala suruh pergi jumpa Fir'aun, dia kata apa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampau. Kemudian, dia kata apa? Qala rabbi syrahli. Dia terus berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku. Lidahku ni bagilah ia lebih lancar. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Ini apa benda yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Ini nak menunjukkan bahawa sekiranya perkara itu terlalu mudah, kita buat sahaja. Tapi kalau perkara itu memang terlalu sukar bagi kita, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yalah, maknanya perkara mudah kita terus sahaja buatkan. Contoh, baca Quran, buka sajalah. Benda yang terlalu mudah. Melainkan kita berada dalam tempat yang terlalu sukar. Nak pergi baca Quran tu kena ada halangan-halangan. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Berilah aku pertolongan untuk sampai ke tempat baca Quran. Jadi barulah kita berdoa. Jadi kita kena belajar daripada apa yang dibuat oleh Nabi Musa dan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kita masuk ayat yang ke-52. Terima kasih kepada siapa yang masih lagi bersama dengan saya dalam channel saya. Okey, hai Encik Azlan, Encik Aiman, Encik MH Hafiz, Encik Fakhri Jaafar, Encik Osman Mansyah dan yang lain-lain. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk kita mengaji pada petang ini. Sementara kita tunggu waktu asar. Kejap lagi asar kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ilmuha 'inda rabbi.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Perasan tak tadi? Perkataan juga, kita tengok kat sebelah ni, ya, kat sini panjang. Fama balul qurunil ula. Sini panjang ya, tu panjang. Tapi ya, dia tak ada tanda ya, tak ada tanda bulat atas dia. Tapi yang di sini ayat berapa tadi? Mencari tak jumpa dah kan. Okey. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang ini pendek. Bila nampak tanda bulat ni, ketahuilah wahai anda semua. Bacalah pendek di sini. Okay. Jadi liulin nuha, jangan terkeliru. Okey. Kemudian kita lihat kulu war'au an'amakum. Jadi kadang-kadang kita tersalah sebut kan. War'au an'a, au an. Kulu war'au an'amakum, ni au an ya, ain, alif, hamzah, kemudian ain lagi. Jadi kadang-kadang kita yang jarang ni kan jadi macam sebutan berlalu jadi sebutannya kan. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Sambung Encik Ahmad Sofi ya, yang baru saja singgah. Okey, jumpa di alam maya. Okey, semua sihat ya yang berada di sana. Okey, semua saya tak tahulah anda semua sebenarnya berada di mana. Yang mungkin boleh tulislah kat situ. Tadi ada yang daripada Johor lah, ada yang daripada mungkin Lembah Kelang, Negeri Sembilan ke apa. Yang mungkin boleh tulis ya dekat ruangan bawah ya. Anda semua datang daripada mana? Daripada taman apa yang mungkin berdekatan dengan tempat saya ni. Saya di Taman Sentosa Kelang. Kan kalau boleh Google tu tengok saya berasal. Sekarang ni live-nya di Taman Sentosa, dalam rumah sahaja bukan di studio. Okey, kita tengok seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Okey, tadi saya berhenti dekat nukhlifu. Tapi saya fikir nak ambil daripada mana pula. Ya, ayat tadi macam tak sempurna. Ya, la nukhlifuhu. Kalau saya sambung pada nahnu wala anta makanan su'a, dia dah jadi lari dah ayat itu ya. Jadinya saya ulang baliklah ya untuk supaya makna jadi makna yang tepat semula ya. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa ay yuhsharan nasu duha. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Jadi Alhamdulillah kita nak sampai 4.30 dah. Terima kasih kepada yang baru singgah, yang baru melintas di hadapan FB Live saya. Okey, jadi sekarang ni kita masih lagi cerita tentang Nabi Musa dan Firaun. Okey, kita lihat ya. Qala maw'idukum yaumuz zinah. Pada ayat 60 kita lihat jom. Kejap, kita baru habis kat sini kan. Okay, kita kena habis satu muka surat lagi. Silap ya. Biasanya kita akan ambil 2 muka surat baru kita akan ambil ibrah untuk satu ayat sahaja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Kita lihat kat sini, sahiru hai, huruf ha. Kita kena biasakan Quran ni dia a, kemudian lepas tu a balik, ini ha dengan ha. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, biasakan hu hi ha ya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Okey, tengok kat sini. Faqdima, faqdima. Ya, kalau saya bacakan qalqalah di sini faqdima. Saya tidak bacakan faqdima. Ada yang membaca faqdima, faqa ya. Kalau kita baca qa, itu adalah baris huruf qaf, sedangkan huruf qaf ni mati. Kita tak boleh nak baca baris yang sama ya, mesti baca baris yang berlainan daripada baris ketika dia hidup. Kalau hidup faqadima tapi kalau dia mati kita baca yang berbeza, iaitu qalqalah faqadima antaqad ya. Sini tidak ada qalqalah, kita jangan tambahkan d ya, qad salah ya. Ma antaqad berhenti qad. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Okey, dekat sini ya, kita tak boleh berhenti minasih, mesti ada ra ni. Ra ni kita kena letak makhrajnya tu satu harkat sahaja. Kita bacakan wama akrahtana alaihi minas sihr ya, sihr mesti ada sikit, jangan panjang ya, satu harkat sahaja. Alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Alhamdulillah, kita dah habis untuk sesi petang ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi malam sekarang cuma malam besok insyaAllah malam nanti akan ada sesi kuliah baca kitab Arab ya. Kita akan ada kuliah baca kitab Arab berkaitan dengan bab puasa. Okey, jadi masih berkaitan dengan Nabi Musa. Dia ceritakan ya bagaimana berlaku macam pertandingan lah, siapa yang lebih hebat ya. Jadi orang sihir mengeluarkan semua ilmu-ilmu mereka ya, untuk ditayangkan dengan khalayak. Sebab apa yang mereka buat ni bukan di antara ahli sihir dengan Nabi Musa saja, tapi mereka panggil seluruh orang ni ya, seluruh orang di bandar tu. Okey, semua panggil ya, dan mereka nak tengok sendiri ya, supaya orang di sana nanti nampak, semua crowd tu tengok siapakah yang benar ya. Jadi Firaun ni sebenarnya akal dia Musa ni mesti kalah punyalah ya. Bila Musa dah kalah, orang lain semua yang tengok tu mesti tak percaya kepada Nabi Musa ya. Semua tak percaya. Tapi yang berlaku sebaliknya ya, yang berlaku apa? Fa ulqiyas saharatu sujada. Bila ahli sihir ni semua dah kalah,
Ya, apa yang dibuat itu hanya khayalan sahaja. Apa yang dibuat oleh Nabi Musa itu adalah yang sebenar. Lalu mereka pun mengaku kalah. Apa mereka buat? Fa'ulqiya as-saharatu sujada. Mereka terus sujud. Sujud kepada siapa? Ya, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka percaya kepada Tuhan Harun, Tuhan Musa. Tuhan Harun, Tuhan Musa ni siapa? Allah. Mereka dah tinggalkan Tuhan mereka. Tuhan mereka siapa? Fir'aun. Jadi mereka dah tahu, mereka tahu sebenarnya Fir'aun ni salah, bukan Tuhan. Jadi dia tahu Nabi Musa apa yang dibawa ini tentunya daripada Tuhan. Lalu mereka mengaku kalah dan mereka sujud kepada Allah. Mereka tidak sujud pada Nabi Musa ataupun Harun, mereka sujud kepada Allah. Amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ya. Tapi Fir'aun dia memberi ancaman. Ya, okay, tak apalah. Setakat itu sahaja, insya-Allah kita bertemu lagi untuk masa yang akan datang dengan lebih banyak lagi kisah-kisah daripada Al-Quran. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniahlah kepada tuan-tuan dapat meluangkan masa walaupun sekurangnya 3 saat, tak dapat 3 saat 1 minit kan, dapat bersama dengan saya 1 minit pun jadi. Moga-moga dapat kita dengar bacaan Al-Quran ya, daripada orang kata live lah, secara live. Baca secara rakaman pun banyak juga kan. Okeylah, itu sahaja. Terima kasih kepada tuan-tuan. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.